Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so macam yang minggu lepas cikgu tahu, so minggu ni kita akan masuk pada bab baru, which is taburan kebarang kalian. Okay, satu-satunya bab ini yang agak-agak tak nampak dia punya hala tuju sebenarnya. Tapi untuk paper tu mungkin kamu tak mampu nak jawab. So kita cuba untuk dapatkan beberapa markah lah. Actually kalau siapa yang faham boleh go on tajuk ni sebab dia tak berapa susah berbanding tajuk trigo. Okay, cuma dia tak berapa nampak sebab kebarang kalian kan. Okay, so untuk first of all, taburan kebarang kalian ni kita akan ada dua jenis, which is rawak diskrit dengan rawak selanjar. So nanti kita akan masuk apa yang masukkan dengan rawak diskrit dan rawak selanjar lah. Alright. So ini adalah yang daripada modul kamu. Harap-harapnya kamu dah print. Kalau tak boleh print, maksudnya nanti bersemuka, cikgu akan tolong print lah. Cuma untuk buat masa sekarang, kalau tak ada printer, tolong salin lah latihan. Alright. So ini adalah totally dalam bab ini yang kamu kena belajar lah. Alright, so kita go through kepada 5.1. Hari ni kita habiskan 5.1 which is pemboleh ubah rawak. Okay, untuk pemboleh ubah rawak ni faham dulu apa yang dimaksudkan lah. Alright, so kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah rawak. Okay, so pemboleh ubah rawak ialah suatu pemboleh ubah dengan nilai berangka. Okay, berangka maksudnya 0, 1, 2 dan seterusnya lah, yang ditentukan daripada suatu fenomena rawak. Maksudnya suatu peristiwa, tak kisahlah peristiwa apa yang kita boleh menentukan dengan bilangan lah. Okay, pemboleh ubah rawak boleh diwakilkan dengan nilai X, dan nilai-nilai pemboleh ubah rawak tersebut boleh diwakilkan dengan R. R ni maksudnya daripada peristiwa tu dia nak pilih berapa lah. Okay, ada kaitan dengan tajuk-tajuk yang sebelum kita dah belajar. Okay, daripada situasi di atas, pemboleh ubah rawak X bagi bilangan kali menang ditulis dengan tata tanda set, iaitu X sama dengan 0, 1, 2. Okay, 0 ni maksudnya tak menang, 1 kali menang, 2 kali menang. So sebab dia kata bilangan kali menang, so mungkin 2 kali menang lah. Itu yang maksudkan. So, dia nak beritahu bahawasanya kita boleh kira berapa kali menang. Okay, so untuk contoh satu yang pertama, dia kata nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi berikut. Okay, situasi yang pertama, sebiji dadu. Kita tahu dadu ada nombor, okay, dot-dot dia 1, 2 sampai 6 kan. So dia dilambukan sekali. Okay, bila sekali kena alert. Kadang 2 kali, 3 kali esok lah. Alright, so itu yang pertama. Kemudian dia kata seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. Okay, so kita nak tengok penyelesaian dia. Sebab dia kata suruh pemboleh ubah je dulu. Kita nak identify saja pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah rawak ialah nombor kepada permukaan dadu. So makanya bila dia kata balin dadu, pemboleh ubah dia adalah nombor yang pada dadu ni lah. Mungkinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong tak adalah sebab pada dadu ni tak ada yang tak ditulis dotted tu kan. Okay, yang B pula, pemboleh ubah rawak ialah tempoh masa. Sebab dia menunggu kan. Berapa lama dia menunggu. Okay, sebab bila nak tunggu, dia bukan tunggu seseorang ke apa, sebab dia sedang menunggu di sebuah perhentian bas. So maksudnya tempoh masa dia menunggu tu adalah berapa lama. Alright, so kita go through kepada pemboleh ubah rawak diskrit dan selanjar. Ini jenis-jenis hijau cakap tadi lah. Okay, pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Okay, pemboleh ubah rawak yang mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang. Kamu baca macam susah nak faham Okay, tak apa. Ni, okay, cikgu highlight warna merah ni adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Diskrit ni maksudnya yang mempunyai nilai yang boleh dibilang. So yang diskrit ni yang boleh dibilang, maksudnya 1, 2, 3. Okay, yang dia boleh dibilang. Selalunya bentuk sifar. Sifar termasuk kenapa mungkin kalau kira dia tak menang, kosong tu dia tak menang lah. Okay, dan integer positif. So tak boleh negatif sebab bilangan kita, macam cikgu selalu katalah, tak ada orang yang dapat nombornya ada negatif. So that's why dia mesti positif. Kemudian ini yang pertama, diskrit. Okay, yang kedua pula dia kata
selanjar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan selanjar? Kita tengok pemboleh urawak yang bukan dalam bentuk integer. So dia terbaliklah pada tadi. Kalau tadi integer, ini bukan integer dan nilainya berada dalam suatu selang. Apa yang dimaksudkan selang? Julat. Kita belajar dalam bab trigo pun ada julat kan, yang cikgu kata X di antara 2 pi kosong. Itulah yang dinamakan julat. Okey, maksudnya ni simbol ini refer kepada julat. Okey, so jika X mewakili pemboleh ubah rawak diskrit, maka kesudahan yang mungkin ditulis dalam bentuk tata tanda X ialah R ini refer kepada peristiwa yang kita nak pilih tu berapa. Mungkin 0, 1, 2, 3. Maksudnya dia tulis macam ni lah. Okay, jika pemboleh rawak selanjar diwakili Y, okay, tadi kalau diskrit dia boleh tulis nombor macam ni. Tetapi kalau selanjar dia tulis bentuk macam ni, julat. Okay, so boleh faham bentuk pemboleh ubah rawak diskrit dan selanjar lah. Okay, so kita terus pada contoh yang kedua. Okay, so untuk contoh yang kedua, dia kata tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah. Okay, so kita nak tentukan pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah rawak selanjar. Okay, lepas tu kita nak bagi reason why. Okay, sebiji dadu diadil dilambungkan sebanyak 3 kali. Okay, kenapa diadil kat sini? Sebab dadu tu memang tak ada sengit ke pecah ke and so on lah. Itu maksudnya adil. Okay, dia kata diberi X ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan kali. Okay, mendapat nombor 4. Berapa kali kita dapat nombor 4 lah. Okay, itu yang pertama. So, kita tengok dulu yang pertama. So, dia kata tadi adalah berapa kali lambung? 3 kali lambung. So, maksudnya untuk mendapat nombor 4 ni mungkin sekali cikgu lambung, dadu, sekali cikgu lambung tak dapat nombor 4. That's why dia kosong. Ataupun lambung dapat sekali nombor 4 ataupun 2 kali ataupun 3 kali. Sebab dia lambung sebanyak 3 kali. That's why sampai 3 saja. Boleh faham Kosong kenapa tak masuk cikgu? Sebab mungkin dia baling tu langsung tak ada nombor 4. Sebab kemungkinan akan berlaku. Alright. So peristiwa ini ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Kenapa? Kerana nilai pemboleh ubah rawak yang diperoleh boleh dibilang. Sebab kosong mungkin tidak, 1, 2 dan 3. Okey, sebab tu dia dinamakan pemboleh ubah rawak diskrit. Itu yang situasi pertama. Okey, so untuk situasi yang kedua, dia kata X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili masa yang diambil oleh seseorang murid menunggu bas. Okey, dia masa tunggu bas. Okey, julat. Dia dah bagi dah sebenarnya julat masa yang diambil daripada 5 minit hingga 55. Maksudnya dia tak boleh tentukan adakah betul 10 minit ke and so on. So julatnya mungkin di antara 5 hingga 55. Mungkin 5 minit je dia tunggu ataupun 10 minit ataupun 20 minit dan seterusnya. So bila dalam bentuk julat ini, makanya dia adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Right? So bab ini dia memang pening-pening kepala sikit. Okay, tak ada masalah, faham je dulu maksud dia. Sebab soalan lebih straight to the point. Okay, so kita masuk kepada taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak yang diskrit. Okay, kalau kamu nak latihan banyak, kamu boleh rujuk buku teks tau. Cikgu bagi memang sebab bab ini adalah satu bab yang saya tak spot. So at least kamu yang pandai memang kena jawab juga. Okay. Alright. So jika X ialah suatu pemboleh ubah rawak diskrit dengan nilai R1, R2. Okay. Dia bagi ni R3. Rn maksudnya sehingga berapalah yang kita nak tu. Dan kebarangkalian masing-masing ialah. Okay, kita bagi P ni refer kepada probability. Which is kebarangkalian. X ni adalah yang kita outcome kita, kesudahan kita, berapa R ni kita nak pilih berapalah. Okay, mungkin R pertama, R kedua, R ketiga dan sehingga berapa kali lah. Okay, so makanya kita boleh tulis dalam formula yang ni PX sama dengan RI sama 1. Sama 1 ni maksudnya kebarangkalian. Okay, kebarangkalian kita, jumlah kebarangkalian Kalau cikgu tulis kat sini jumlah. Okay, simbol jumlah ni. Kebarangkalian adalah 1. So dengan keadaan PX sama R ni lebih besar daripada kosong.
Okey, apa yang maksudnya cikgu? Tak apa, jangan risau. Kita tengok pada example kau boleh faham lah. Okey, so kita terus pada example latihan Kediri ni. Cikgu tulis satu Okey, so dia kata sekeping duit shilling dilambungkan sebanyak 3 kali dan X mewakili bilangan kali mendapat gambar. Okay, kita tahu duit shilling ada muka depan dia gambar. Okey, belakang kita let sebagai bukan gambar. Ataupun kamu nak guna head and tail pun boleh. Kepala ekor pun boleh. Kepala kadang buku guna kepala ekor pun boleh. Tapi cikgu guna sebab dia stick kat sini gambar. So saya pun nak guna gambar dan bukan gambar. Gambar ni depan shilling kan. Depan ni ada gambar. Belakang ni tak ada gambar. Okey, so yang pertama dia kata tuliskan X dalam bentuk tanda set. Dia kata apa tadi? Sebanyak 3 kali. Ni outcome kita. Makanya untuk A yang pertama X. Sebab berapa kali outcome kita kesudahan kita jumpa kan, berapa kali kita nak baling. Maksudnya mungkin kita langsung tak dapat gambar. Ni kosong lah. Ataupun mungkin kita dapat gambar sekali. Ataupun 2 kali. Ataupun 3 kali. Kenapa sampai 3? Sebab dia kata 3 kali. So apabila dia kata tuliskan X dalam bentuk tanda set, inilah jawapan dia. Boleh faham Okey, so yang B dia kata tuliskan lukis gambar raja pokok untuk mewakili sebuah semua kesudahan yang mungkin bagi X. So kita nak tengok. Maksudnya yang pertama, kalau cikgu baling, okey, contohnya cikgu baling. Ni balingan yang pertama. Okey, cikgu baling yang pertama. Okey, baling pertama memang saya akan dapat gambar ataupun bukan gambar. Kan? Okey. Ini balingan pertama. So apabila 2, maksudnya kita punya shilling tu kita bagi 2. Maksudnya gambar adalah cikgu ambil warna lain Gambar adalah kita punya kebarangkalian ada 1/2, bukan gambar pun kebarangkalian dia adalah 1/2. Ini balingan pertama. Kemudian cikgu pun baling kali kedua daripada sini pula tahu. Okey, pada sini kamu belajar gambar raja pokok dalam maths. Macam ni lah. So, mungkin dapat gambar ataupun bukan gambar. Ini baru balingan yang kedua. Kan? Sebab ini balingan yang pertama, kita dapat sini. Kemudian, ini balingan kedua. Kemudian, cikgu baling lagi sekali. So, dia akan dapat gambar atau bukan gambar. So, ini kali pertama. Okey, ini kali kedua baling, ini kali ketiga baling. Cikgu tulis yang bulat ni adalah balingan. So, ini pun samalah. Sebab kita baling, maksudnya sini pun G, bukan G, gambar bukan gambar. So, ini sebelah sini kalau yang pertama kita baling adalah kita dapat gambar. Okey. So, kita baling sekali mungkin gambar ataupun gambar ataupun baling lagi ketiga. So, yang bukan gambar ni pun samalah. Gambar, bukan gambar. Kali kedua baling. Kemudian yang ni pun kita pecah juga. Gambar bukan gambar dengan gambar bukan gambar. Nampak kat sini. Ni sekali. Okay, 2 kali. 3 kali. 3 kali balingan. So, apakah kesudahan dia? Okay. Mana cikgu punya warna tadi Ni. Okay. Apakah kesudahan dia? Inilah kesudahan dia. Selepas 3 balingan. Ni yang cikgu buat arrow ni. Maksudnya kita nak tengok satu-satu ni. Ni. So, ada berapa outcome? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bertanda biru ni. So, mungkin yang pertama cikgu dapat. Okay, cikgu tulis sini P, kebarangkalian kita. Cikgu kat sini ni berapa ni? Ini pun 1/2 lah, separuh. Ni pun 1/2. 1/2. Okay, semua ni ada 1/2. Kenapa cikgu? Sebab kita punya shilling tu kan separuh yang 1/2. Okey. So, yang pertama mungkin kita akan dapat ni yang cikgu circle warna yellow ni. Ni adalah yang pertama. So, kita tulis dekat sini G, G, G. Okey, ini adalah outcome yang pertama mula. Kemudian yang kedua yang ni pula. Cikgu nak warna hijau ni. Daripada sini cikgu ambil yang ni pula. Ni. Dan seterusnya lah. So, makanya yang kedua adalah P. Follow je gambar raja kita G. So, G. Pula. Kemudian G prime. Kan ni. G ni. Kemudian G lagi kan. So, G lagi. Cikgu buat
Ya, cikgu pilih salah sini bukan. Koma sebab tak mau buat koma. Sekejap ya. Okey, cikgu tak mau buat koma sebab atas tak buat koma. Alright. G, G, G prime. Follow je kita punya gambar rajah ni. Kemudian yang ketiga pula, ni. Okey. Maksudnya P, G, G prime, G. Dan seterusnya lah kita lengkapkan. Cikgu tulis STF. Kemudian G, G prime dengan G prime. Macam tu. Okey. So, tiga-tiga. So, G prime, G prime. Okey. So, yang ni pula. Cikgu buat yang mana lain pula. Alamak. Ya. Okey. Kemudian, P, G prime, G. Okey. Kemudian kedua, P kamu keluarkanlah. G prime. Ni follow saja. Follow saja kita punya ni. P, G prime, G prime, G. The last one ni, yang ni. P, G prime, G prime, G. G prime ni maksudnya bukan gambar lah. Okay. So, daripada situ, maksudnya kat sini. Daripada sini, kita nak buat keberangkalian. G ni maksudnya 1/2. Maksudnya 3 kali 1/2. Jadi 1/2 darab 1/2 darab dengan 1/2. So, dia akan dapat 1/8. Kamu tekan kalkulator. Maksudnya sini pun 1/8. Sini 1/8. 1/8. Faham tak? Sebab dia benda yang sama. So, semua ini adalah 1/8. Ni pun sama. 1/8. So, maksudnya kat sini. Okay, so kita dapat 8 outcome lah. Ni 8 outcome ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesudahan ni. Okay, so setter yang B dia kata lukis gambar rajah pokok. So ini dinamakan gambar rajah pokok lah. So yang C pula dia kata tunjukkan bahawa X ialah pemboleh ubah rawak. Kita faham pemboleh ubah rawak diskrit tadi yang boleh dikira satu kan. Kemudian macam mana kita nak tentukan? Tengok balik yang tadi yang syarat dia kata jumlah N ni I sama dengan 1 P X sama dengan RI ni semua satu. Maksudnya kat sini kita punya kebarangkalian kita satu. Jadi 8 darab ni 8 kali kan. Darab kebarangkalian 1/8 kita dapat 1. So inilah yang kita tunjukkan bahawa pemboleh ubah rawak diskrit. Okay, boleh faham Alright, so kita go through pada panjang sikit nak lukis graf pula. Okay, tengok pada jadual tabung kalian boleh ubah rawak diskrit. Okay, dalam pernah exam pernah keluar graf macam ni. Simple je graf dia, jangan risau. Okay, kita baca dulu 70% daripada murid tingkatan 5 Dahlia memperoleh grade A. Okay, grade A dalam ujian akhir tahun bagi mata pelajaran sains. 2 orang murid dipilih secara awak. So, dia pilih 2 je. Ingat, apa yang kita nak pilih tu. So, X dia hanya 2. Jika X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat A. So, kena ingat. X maksudnya bukan A. Cikgu tulis kat sini. Bukan A. Bina jadual untuk menunjukkan nilai yang mungkin bagi X dengan taburan kebarangkalian masing-masing. Seterusnya, lukis satu graf yang menunjukkan taburan kebarangkalian X. Okay. So, sini maksudnya kita state P kebarangkalian A ni, peristiwa A adalah murid yang tidak mendapat grade A. Jangan terbalik pula tau. Maksudnya dia tulis A ni maksudnya yang tak dapat A. So, berapa dah? Dia kata 70% ni A. 70% adalah A. Makanya daripada 100% tolak 70% adalah 30%. Maksudnya ini bukan A. Jawab A prime tu bukan A. Mungkin B, C, D atau gagal lah. Okay. So dia kata peristiwa A ni ialah murid yang tak mendapat ni yang bukan A. Makanya 0.3 sebab 30% lah. Okay. So kemudian dia kata B pula ialah murid yang mendapat grade A. Dia jadi pening sebab A dengan B tu kamu pening Okay, so A ni yang ni. Yang cikgu tulis ni. Okay, sebab dia dapat A. Jadi 0.7 ni kebarangkalian. Okay,
Kalau dia dah bagi dalam bentuk persen, dia refer terus pada kebarangkalian sebab 100% kan. Kalau tak bagi, kena masukkan dalam formula. Okay, which is N. Kalau dia tak bagi kebarangkalian, kena cari NCR P kuasa R Q kuasa N tolak R. Sekejap kita tengok contoh. Okay. So, kenapa X sama dengan 012? Sebab kita pilih dua orang tadi. Mungkin kosong ni maksudnya kita langsung tak dapat yang bukan A. Maksudnya dia A. Kita pilih dua orang tu, dua-duanya adalah yang grade A. So, satu ni mungkin seorang saja daripada dua orang kita pilih tu. Seorangnya adalah grade bukan A, kemudian seorang lagi adalah A. Faham maksud cikgu? So, kalau dua orang ni maksudnya mungkin kedua-duanya bukan grade A yang kita dapat. Itu maksudnya. So, PX sama kosong. X sama kosong maksudnya kedua-dua A lah. Jadi B. Tertukar pula dengan B. So, B ni adalah refer pada grade A. Makanya grade A 0.7 kan. So, 0.7 dan 0.7. Ni yang pertama. Kemudian, X sama 1. X sama 1 ni maksudnya daripada dua orang tu mungkin salah seorangnya akan dapat A dan bukan A. Mungkin pertama kita pilih 0.3 ni adalah yang bukan A. Okay, bukan A, ini A. Ini A, bukan A. Itu maksudnya. So, apabila bukan A, 0.3. So, A 0.7. Darab lah ni. Dia jadi peningnya sebabnya A dengan B tu sebab kamu sebut A. Kita let sebagai peristiwa A. Jangan tertukar. Nilai grade A dengan peristiwa A tu lain. A lah. Peristiwa A tu adalah yang tidak mendapat A. Okay. So, X sama 2 ni maksudnya kedua-dua pelajar kita pilih itu maksudnya dia tidak mendapat A. Maksudnya mungkin B, C. So, 0.3 lah. So, kita dapatlah nilai outcome kita 3 ekor ni. Okay. So, bila dapat sini, barulah kita boleh lukis graf lah. So, daripada sini yang kita dapat ni, ingat P ni adalah kebarangkalian. So, ini kita nak guna 0.49, 0.42, 0.09. So, kita akan jadikan dia sebagai titik lah. Okay. Saya tahu kamu tak ada kertas graf, tak ada masalah. Sebab ini lakaran. Kamu boleh lakar. Macam mana nak lakar? R ni maksudnya kesudahan kita. Outcome kita. So, ini outcome kita. Ini kesudahan. Okay. Kita ada berapa. So, pada part C ni kena tulis kosong. Cikgu kenapa kosong? Kosong ni bukan refer pada part C X lah. Kosong ni maksudnya orang yang dipilih tu tak ada. Macam tu. So, 0, 1, 2. Daripada mana cikgu part C X ni? Daripada outcome kita, kesudahan kita. Okay, pada part CY ni adalah refer kepada kebarangkalian. Okay, so refer kepada kebarangkalian. So, kita tengok sini 0.49, 42. So, boleh buat dalam 2 desimal. Make sure kamu boleh baca lah. Okay, so macam mana nak lakar graf? Kita tengok yang pertama. 0.49. So, 0.49 agak-agak kat sini kan. So, plot. Kemudian garis ke bawah ni. Garis ke bawah. So, dapatlah straight line. Okay, so graf dia hanya vertikal ke bawah saja. Ambil pembaris. Cikgu ni tak guna pembaris dalam laptop kan. So, yang kedua bersama. Bila 1, 0.42. Ni eja turun bawah. Okay, the last one sama. So, jadilah kita punya graf. Okay, so bila disebut kata graf taburan. So, bentuknya macam ni. Senangnya amat. Alright, so kita go through pada last question. Cikgu nak stop dah. Okay, latihan kendiri 5.4. Okay. Alright, so dia kata 6 daripada 10 orang murid dipilih secara awak menyertai kem kepimpinan peringkat daerah. Okay, ingat. Jika 5 orang dipilih secara awak daripada kumpulan murid itu dan X mewakili murid yang menyertai kem kepimpinan, lukis satu graf untuk mewakili taburan. So, sekarang ni kita nak lukis tau. Okay, so bila nak lukis, yang pertama kita tentukan dulu. X kita yang kita pilih adalah 5 ni sebab 5 orang. Mungkin seorang tak terpilih kosong, mungkin 1, mungkin 2, 3, 4, 5. Macam tu. Ingat X ni siapa yang kita dipilih tu. Jika 5 orang pilih pada kumpulan itu dan X mewakili bilangan, so kita stick. Okay, so yang kedua, bila kita dapat X sama kosong semua, perasan tak?
Okey, daripada kita nak tentukan. Okey, pada sini yang cikgu kata kita tak ada kebarangkalian So, bila tak ada kebarangkalian, kita kena guna rumus ni, which is NCR P kuasa R, Q N tolak R. Okey, siapakah N? Maksudnya ini bilangan total kita. Okey, yang daripada kita punya yang dipilih. So, which is kat sini N kita adalah 5. Kemudian R kita dipilih. Mungkin 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian P dia. Siapakah P? P ni adalah kebarangkalian murid yang awal-awal dipilih ni. Daripada 10. 6 daripada 10 orang murid tu. Maksudnya P nya 6 daripada 10. So kita dapat kebarangkalian adalah 0.6. So, Q, saya nak dapat cikgu, Q ni adalah 1 tolak P. Okey, senang 1 tolak P. Maksudnya akan dapat 0.4 lah sebab 0.6 tolak 1 tolak 0.6 dapat 0.4. Ataupun kita tahu dah sini balance ni adalah 4 per 10. Pun sama. Okey. So, settle yang sini, so kita nak kira satu-satu pula kebarangkalian. Okay, which is satu mana cikgu yang ni. So, kamu tolong cikgu kira apabila X sama dengan kosong. Okay, cikgu tunjuk yang kosong. Kosong je, lepas tu kamu continue tau. Okay, masuk dalam formula mana cikgu? Masuk dalam formula ni. Okay, so N, CR. N kita 5. So, C, okay, R kita adalah kosong sebab kita pilih kosong dulu. Kemudian P kita 0.6 kuasa kosong sebab kuasa R. Ni bawah ni adalah, sini adalah R kan. So P kuasa kosong, kemudian Q kita ada 0.4 kuasa N tolak R. 5 tolak kosong akan dapat 5. Okay, so now macam mana nak tekan kalkulator? Okay, so daripada sini kita nak macam mana nak tekan kalkulator. Maksudnya kamu tekan kat sini Okay, kita ambil 5 C. Yang mana C ni? Yang bahagi ni. NCR ni bahagi jadi shift C. So dia akan dapat shift bahagi 5C kosong. Okay, cikgu lebih suka darab satu tau. Sama dengan 1. Jadi darab. Okay, kamu darab dengan 0.6 kuasa. Kuasa kat sini tekan kuasa kosong. Tutup bracket. Kemudian darab open bracket pula ni 0.4 kan. Okey, so darab 0.4. Okey, kuasa ni kat sini. Okey, kuasa kuasa 5. Okey, tutup bracket lagi. Okey, so kita akan dapatlah berapa? 0.0102. So ambil 4 desimal. Okey, 4 angka berarti. So cikgu tekan tulis kat sini 0.0102. So ini baru yang pertama. So cikgu nak kamu continue PX sama dengan 1. Masukkan dalam formula juga 5C1 0.6 kuasa 1. Follow je senang. Kemudian 0.4 N pula kat sini. Sorry cikgu tulis N 5 sini kan. Okay, cikgu 5C1 so 0.4 jadi kita dah ambil 1 jadi 5 tolak 1. So sini akan jadi 4. So boleh tekan kalkulator dapat berapa sini. Kemudian kamu masukkan pula X sama dengan 2. Formula yang sama. Jadi 5C2 0.6 kuasa 2 0.4. 4 tolak 2 akan jadi 2 kan. 4 tolak ya. So 4 kita dah pilih 2 tadi kan. 0, 1, 2. Jadi NCR KP sini N tolak R. Jadi 5 tolak 2 jadi 3A. Cikgu ni sains cikgu nak sini betul ke tak? 5 tolak 1 4. Betul dah. Jadi 5 tolak 2 3. Takut tersilap. Okay, maksudnya ini kan tolak ni N tolak R. So 5 ni R. Ni R, ni N. Jadi 5 tolak 2 sini 3. Ini adalah R. Follow R ni, follow yang ni.
Okay, so continue lah sampailah PX sama dengan 5. So kamu ambil nilai ni dalam 4 perpuluhan. Okay, bila dah siap situ, okay, bila dah ada nilai ni, cikgu nak kamu buat. Kemudian, okay, garis buat graf macam ni. So outcome kita sini. So maksudnya sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sini adalah R. Kemudian sini adalah paksiwa kita refer kepada kebarangkalian. Okay, X sama R ni berapa? R ni 0,1. So katakan ini 0,0. So boleh baca selalunya kita buatlah 0,1. Okay, paksi cikgu tulis dah ni 0,2, 0,3. Agak-agak lah sebab kamu lakar kan. Jadi let's say ini 0,01. Bila kosong, maksudnya 0,01 tak boleh sentuh sini lah, kecil je sebab ni 0,1 sini. 0,1 kat bawah je lah, macam tu. So, kemudian kamu ambil, cikgu ambil guna pen. Ambil pen merah lah. Okay, garis. So, ini adalah graf yang pertama. So, nilai yang kedua kamu akan dapat, cikgu lukis 2 tau. So, X bukan tu 0,0768. Okay. Katakan 0,768 tak sampai 1 kan. Katakan sini kecil je. So, kamu plot. Ni 0,1 dah kena. Jangan bagi kena. Kamu lukis besar-besar sikit. Sebab boleh nampak kan. Cikgu punya lukis kecil. Ni 0,1. Jadi, jangan sentuh. Macam tu lah. Okay, tarik macam tu. Okay, so macam tu lah sehinggalah habis graf kita macam ni lah. Tengok nilai dia macam tu. So macam tu lah. Jangan saya ingat macam cikgu Okay, so settlekan homework ni, cari nilai apa ni. So kita habis sampai sini. So next class kita akan masuk pada 5.2 taburan kebarangkalian binomial pula. Okay, so itu saja. Thank you so much. Okay, so bye bye. Assalamualaikum.